Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nora Waidah binti Rahmat. Saya dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk, Kedah, Malaysia. Tajuk pembentangan saya pada hari ini adalah kolaborasi pelbagai agensi terhadap Pusat Sumber Sekolah Pendidikan Khas. Sebagai pengenalan, kolaborasi biasanya dikaitkan dengan kerjasama. Dalam pembentangan hari ini, kolaborasi pelbagai agensi merupakan kerjasama antara agensi untuk menyelaraskan perkhidmatan antara sekolah dan agensi terlibat bagi membantu murid mencapai kejayaan. Dalam kental konsep ini, kolaborasi ditekankan di antara pusat sumber sekolah pendidikan khas dan juga kepelbagaian agensi. Amalan kolaborasi sangat penting dilaksanakan dalam pendidikan, terutamanya dalam pendidikan khas, kerana ia dapat meningkatkan kemahiran dan kerjaya murid berkeperluan khas. Pusat sumber di sekolah pendidikan khas sememangnya memainkan peranan yang penting dalam kemenjadian murid berkeperluan khas, kerana ia merupakan pusat perkhidmatan akses maklumat bersepadu yang mengandungi pelbagai sumber pendidikan. Maka sesuailah pusat sumber sekolah pendidikan khas untuk menjalankan aktiviti kolaborasi dengan pelbagai pihak bagi menjayakan kemenjadian murid berkeperluan khas. Konsep dan kepentingan kolaborasi. Kolaborasi digunakan apabila perlu mempunyai pengetahuan dan pengalaman pelbagai pihak dalam memahami masalah kompleks, memberikan maklumat atau pengetahuan dan bekerjasama untuk menyediakan penyesuaian. Biasanya kolaborasi di antara pusat sumber sekolah dan juga agensi diwujudkan untuk saling melengkapi dan juga untuk menyokong aktiviti dan juga kekangan yang ada di pusat sumber, terutama pusat sumber sekolah pendidikan khas. Dengan wujudnya kolaborasi pelbagai agensi, pusat sumber sekolah dapat menyediakan perkhidmatan yang lebih berkesan dan lengkap kepada pengguna. Kolaborasi yang berjaya mempunyai unsur atau elemen yang tertentu, iaitu pelibatan bersama, matlamat yang dikenal pasti, komunikasi terbuka, kekerapan, komitmen, amanah dan pemegang berkepentingan yang berminat, risiko berkongsi, akses kepada sumber, identiti kolektif, masa dan proses yang ditentukan. Dalam kental konsep ini, kami menggunakan model Kogan untuk menekankan aspek kolaborasi yang terdiri daripada 6 peringkat, iaitu formation, conceptualization, development, implementation, evaluation dan juga termination. Berdasarkan model ini, ahli atau individu dalam satu sistem kolaborasi biasanya terdiri daripada guru pusakaan dan media, jawatankuasa pusat sumber sekolah, pentadbir dan agensi seperti institusi pendidikan, syarikat komunikasi, syarikat swasta, badan berkanun, pusat komuniti, pusakaan negeri dan sebagainya yang difikirkan sesuai untuk pusat sumber sekolah pendidikan khas berkolaborasi. Secara ringkasnya, aspek pembentukan dan konseptual adalah penting di awal permulaan kolaborasi, di mana semua pihak iaitu pusat sumber sekolah dan agensi yang terlibat perlu memahami dengan jelas kenapa kolaborasi ini diadakan. Kemudian melalui fasa pembangunan, jawatankuasa ditubuhkan dan perancangan pelaksanaan dijalankan. Semasa fasa pelaksanaan, semua pihak melaksanakan apa yang telah dirancang dan dibincang dan dipersetujui secara bersama. Setelah selesai, fasa penilaian dilakukan dengan mengadakan postmortem dan menganalisis hasil projek, dan akhir sekali adalah fasa penempatan. Kolaborasi ini boleh berlaku sekali ataupun berulang kali, bergantung kepada kesesuaian dan juga kefahaman di antara pusat sumber sekolah pendidikan khas dan juga agensi yang menjalinkan kolaborasi. Dalam menjalankan aktiviti kolaborasi, terdapat pelbagai cabaran dan juga cadangan. Antaranya adalah yang pertama, pengetahuan guru pusakaan dan media, kemahiran mengurus dalam berkolaborasi dan juga pemilihan agensi dalam berkolaborasi. Kita akan lihat satu persatu. Pengetahuan guru pusakaan dan media. Pengetahuan guru pusakaan dan media sangat penting dalam berkolaborasi dengan pelbagai agensi, kerana
Guru pustakaan dan media perlu mempunyai ilmu kolaborasi. Ilmu kolaborasi ini boleh diperolehi melalui proses tertentu seperti kursus, latihan, pengalaman dan juga pembacaan. Pengetahuan yang ada pada guru pustakaan dan media dapat membantu mereka untuk memahami bidang kolaborasi ini dengan lebih jelas dan mendalam. Ini kerana mereka perlu mempunyai pengetahuan untuk merancang, menyusun dan melaksanakan kolaborasi dengan pihak luar seperti agensi setempat sepanjang menguruskan pusat sumber. Guru yang terlibat juga perlu mempunyai visi, tujuan dan hala tuju semasa berkolaborasi. Bagaimana dan apa kemudahan serta pengetahuan yang ditawarkan semasa berkolaborasi. Siapa yang terlibat di dalam kolaborasi. Bagaimana kolaborasi itu dilaksanakan. Apakah kesan dan impak kepada murid serta guru dan berapa lama tempoh atau jangka masa kolaborasi itu berlangsung. Yang kedua, kemahiran mengurus dalam berkolaborasi. Guru pustakaan dan media seharusnya merupakan guru yang terlatih dan dipilih berdasarkan pengetahuan, kebolehan, kemahiran dan kelayakan yang ada padanya berhubung dengan media, teknologi pendidikan ataupun pusat sumber. Beliau juga harus berkebolehan dalam pengurusan dan pentadbiran serta bertanggungjawab untuk berkembang, mentadbir dan seterusnya melaksanakan sepenuhnya perancangan pusat sumber bagi memenuhi kehendak dan keperluan pengguna. Aktiviti berkolaborasi ini memerlukan kemahiran mengurus yang baik. Ini kerana kemahiran mengurus dalam kolaborasi mengakumi aktiviti seperti merancang, menyusun, mengarah, mengkoordinasi dan mengawal. GPA yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran berkolaborasi dapat membentuk dan memulakan kolaborasi dengan agensi setempat. Pengalaman kolaborasi dapat memberikan kefahaman dan maklumat yang menilai kepada guru tentang kandungan dan aktiviti yang dilakukan semasa berkolaborasi. Yang ketiga adalah pemilihan agensi dalam berkolaborasi. Dalam mewujudkan jaringan kolaborasi, pemilihan agensi perlu dititik beratkan. Ini kerana pemilihan agensi mempengaruhi hala tuju dan kesan yang diperolehi semasa berkolaborasi dengan pusat sumber sekolah pendidikan khas. Misalnya, kolaborasi dengan pustakaan awam boleh memberi pelbagai impak yang positif seperti mengadakan aktiviti berkaitan kemahiran maklumat, menambah bilangan bacaan, memberi ruang bagi mempromosi pusat sumber sekolah dan sebagainya. Contoh yang lain adalah kolaborasi dengan Pusat Internet Malaysia setempat biasanya dapat memberi ruang kepada murid berkeperluan khas untuk mempelajari kemahiran teknologi maklumat yang secara tidak langsung menambah nilai dan prestasi pusat sumber sekolah itu sendiri. Guru pustakaan dan media perlu menganalisis kekuatan dan kelemahan sesuatu agensi sebelum menjalankan kolaborasi agar ia tidak menjadi beban tambahan kepada pusat sumber sekolah. Kurangnya koordinasi antara penyelia perkhidmatan dan sekolah serta penerima perkhidmatan menyukarkan kolaborasi antara agensi dilaksanakan. Jadi GPM perlu menilai dahulu pro dan kontra sesuatu agensi sebelum menjalankan jaringan kolaborasi agar ia dapat memberi impak yang positif dan manfaat kepada murid berkeperluan khas. Secara rumusannya, kejayaan pusat sumber sekolah pendidikan khas dalam memastikan kejadian murid berkeperluan khas dalam menamatkan program pendidikan adalah bergantung kepada aspek kolaborasi. KPM juga komited dalam melaksanakan jaringan kolaborasi dengan menyatakan secara jelas dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPN 2013 hingga 2025 di mana kerajaan beriktizam menggalakkan lebih ramai pelibatan pelbagai pihak dalam pendidikan melalui kolaborasi. Walaupun terdapat pelbagai cabaran yang perlu dihadapi dalam menjalankan aktiviti kolaborasi, namun diharapkan dengan adanya perlibatan yang aktif daripada berbagai pihak, murid berkeperluan khas dapat mengikuti aktiviti kolaborasi yang dijalankan oleh pusat sumber sekolah dengan lebih efektif dan berkesan. Kesedaran semua pihak terhadap kepentingan kolaborasi dapat membantu murid, ibu bapa dan guru menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendidikan murid berkeperluan khas. Sekian sahaja dahulu pembincangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.